Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Perlis, seterusnya tuan-tuan, perempuan sedang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kuliah kita adalah kuliah fiqh ibadah, iaitu fiqh berkenaan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memilih tajuk berkenaan dengan solat hajat, berkenaan dengan membaca surah Yasin, berkenaan dengan menghembuskan bacaan tertentu pada air, dan kemudiannya air itu disiram atau disembur kepada tempat-tempat yang tertentu. Jadi kita akan sentuh 3-4 poin penting dalam kuliah kita pada malam ini. Saya memilih tajuk ini sebab sedang hadirin mukminin, ekoran daripada apa yang berlaku kepada LPT, lembaga Lebuh Raya, Lebuh Raya Pantai Timur, yang mana di setengah-setengah tempat di LPT itu berlaku banyak kemalangan, banyak kecelakaan jalan raya, sehingga kan timbul desas-desus tempat itu keras, puaka, gangguan makhluk halus dan sebagainya. Maka adalah pihak-pihak yang tertentu yang initiate program tertentu, termasuklah ada yang membaca surah Yasin, ada yang sembahyang hajat, ada yang bawa air surah Yasin, ada yang bawa air sembahyang hajat dan sebagainya. Dan sebahagiannya ada yang siram jalan itu dengan air tersebut. Maka kita bila berlaku perkara macam tu dalam masyarakat kita masing-masing, ada tanda tanya, kan? Ada tanda tanya, bagaimanakah sebenarnya Islam mengajar kepada kita apabila kita berhadapan dengan isu-isu yang seperti ini? Adakah apa yang mereka lakukan itu termasuk sebahagian daripada ajaran Islam, ataupun mereka cipta apa yang mereka lakukan? Jadi oleh kerana apa yang mereka lakukan itu, ada beberapa poin penting, ada beberapa ibadat tertentu yang perlu kita uraikan, yang kita perlu asingkan terlebih dahulu. Kita perlu bincang satu persatu supaya kita boleh memahami selengkap mungkin. Yang pertamanya soal sembahyang hajat. Katalah ada kecelakaan, ada sesuatu yang berlaku dalam keluarga kita, na'udzubillah, katalah anak hilang, ataupun kampung kita banyak pencuri masuk sekarang ni, kan? Maka setengah-setengah tempat mereka mengadakan solat hajat. Maka satu isunya ialah, adakah sembahyang hajat itu disyariatkan dalam agama? Kalau ianya disyariatkan, adakah ianya ijma' ataupun ittifaq, ataupun bagaimana? Ataupun dia adalah satu khilaf mu'tabar di kalangan para ulama?
Jikalau itu adalah khilaf, apa punca kepada khilaf yang berlaku di kalangan para fuqaha? Kita ingin belajar benda-benda yang macam tu. Kita ingin mendalami bagaimana stand yang ada di kalangan para ulama berkenaan dengan solat hajat, hadis apa yang mereka guna dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana, adakah bila kita membaca satu-satu surah atau kita membaca sesuatu ayat, kita hembuskan pada air dan kita guna air itu untuk mandikan siapa-siapa, kan? Boleh tak kita gunakan air itu untuk katalah anak kita degil, stubborn, malas belajar, kita mandikan dengan air surah Yasin? Boleh tak kita buat macam tu? Ataupun dia hanya terhad kepada gangguan makhluk halus, bila anak kita histeria ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk halus dan sebagainya, baru kita siram dia dengan air-air yang dibaca dengan ayat-ayat yang tertentu. Ataupun orang perempuan, kan, suami telah pun dirasuk oleh bibi, kan? Dirasuk oleh bibi, hantu bibi datang, bukan hantu makhluk halus. Dalam kepala dia ingat bibi je. Bibi baru balik ke Medan baru seminggu, suami kita dah jadi lain dah bukan macam suami kita yang kita kenal. Maka boleh atau tidak kita menggunakan air seperti ini yang dibaca dengan ayat yang tertentu, kita siram suami kita dengan benda-benda macam tu, contohnya. Maka itu antara benda yang kita akan bincang pada malam ini, untuk melihat dari segi ibadahnya ada atau tidak contoh ataupun tempat mereka berpegang sehingga mereka melakukan perkara yang sedemikian. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertama ialah berkenaan dengan sembahyang hajat, dan saya percaya bahawa isu ini kita sebenarnya dah kerap kali kita bincang. Walau bagaimanapun kita melihat sekali lagi tentang hal seperti ini, bahawa para ulama sebenarnya berbeza pendapat tentang disunatkan atau tidak menunaikan solat hajat ataupun solat sunat ketika kita mempunyai hajat-hajat yang tertentu. Bagi ulama ataupun bagi fuqaha yang berpendapat bahawa ada disyariatkan sembahyang sunat 2 rakaat apabila kita mempunyai hajat yang tertentu, mereka berdalilkan kepada hadis Uthman bin Hunayf. Baik, kita baca sedikit tuan-tuan sekalian. Anna rajulan dhariral basar, bahawa ada satu orang lelaki ni mata dia buta. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, dia mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi, dia kata, ud'ullaha li, dia kata, ayyu afiyani, dia mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku ni. Satu orang lelaki, dia ni buta, dia jumpa dengan Nabi, dia minta dengan Nabi, dia suruh Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia ni. Yang kita ni celik, kita tak buta kan, tapi kita celik tapi benda lain pula hak buta. Dia lagu tu. Saya pergi di Kuala Lumpur, saya jumpa satu hamba Allah, dia tu buta. Dia ambil nombor telefon saya, handphone dia tu biasa je, bukan handphone special pun, tapi dia boleh tekan, cekap, dia tahu nombor tu 012 tu kat mana. Dia boleh tekan, tak tengok. Tuan-tuan kalau ambil nombor telefon saya boleh tak? Jangan tengok telefon, boleh? Tekan gitu je, boleh? Makna kita ni apa? Tuan-tuan tak boleh, saya pun tak boleh. Makna tangan kita buta. Tangan kita buta. Yalah, kita fahamlah. Dengan sebab dia buta, dia dah train, dia dah berlatih guna tangan, itu yang jadi dia cekap. Tapi dia cekap, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi lelaki ni dia buta, maka dia memohon kepada Nabi, dia minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa kepada Allah. Faqala, lalu Nabi jawab apa? Nabi jawab, in syi'ta, Nabi kata, in syi'ta akhartu laka. Dia kata kalau engkau mahu, aku akan tangguhkan untuk kamu.
Aku akan tangguhkan untuk kamu. Mana biarlah benda tu di hari akhirat kamu dapat ganjaran. Wa huwa khair, Nabi kata, dan itu lebih baik untuk kamu. Nampak tuan-tuan? Nampak tak? Satu orang buta, bila dia buta, hukum asalnya orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ni, dia akan dapat pahala. Betul tak? Sepatutnya lah kan? Secara zahirnya dan sepatutnya dia dapat pahala. Dan itu yang Nabi kata, in syi'ta, kalau kau mau, dia kata akhartalak, dia kata aku tangguhkan untuk, mana biar benda tu kamu dapat di hari akhirat. Wa huwa khair, Nabi kata itu lebih baik, it's better, itu lebih baik. Tapi wa in syi'ta, Nabi kata da'aut, dia kata kalau kamu mau, aku boleh berdoa untuk kamu. Maka lelaki ni dia pilih nak juga Nabi doa supaya dia ni sembuh. Jadi lelaki buta ni sifat dia macam kita lah, kan? Sifat dia macam kita. Kita kalau Tuhan uji kita atas dunia, tuan-tuan sekalian, padahal kita tahu bahawa ujian itu ada ganjaran di hari akhirat nanti. Ada. Tapi kita kalau boleh nak atas dunia ni pun kita terlepas daripada ujian-ujian macam tu kerana kita tidak tahan dengan ujian macam tu. Jarang sekali kita bila diuji oleh Allah Ta'ala kita nampak habuan di hari akhirat. Jarang. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita diuji dengan anak-anak, dengan sikap anak-anak. Berapa ramai orang yang hampir-hampir give up, fed up, boring, bosan, jemu dengan kehidupan kerana masalah yang ada pada anak-anak yang memeningkan kepala dia. Tapi soalnya berapa ramai di kalangan kita yang positif. Bila anak dia 4-5 orang buat perangai memeningkan kepala, tapi dia positif, dia tahu bahawa ini adalah salah satu cara Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada dia di hari akhirat, dapat ganjaran pahala, dapat nikmat daripada Allah di hari akhirat dengan berkat kesabaran kita berhadapan dengan kerenah anak-anak tadi. Berapa ramai di kalangan kita bila diuji dalam kehidupan dengan segala mihnah, tribulasi, kita rasa tak larat dah nak hidup, kan? Tapi berapa ramai di kalangan kita dengan ujian macam inilah yang dia menjadi semakin bersemangat untuk meneruskan kehidupan ini kerana dia tahu itu adalah bekalan yang boleh dia bawa di hari akhirat nanti. Jadi orang buta ni dia macam kita, tuan-tuan. Dia kata mintalah kepada Allah, mana dia nak disegerakan. Maka fa'amarahu an yatawadda fayuhsina wudu'ahu wa yusalli rak'ataini wa yad'u bihadha ad-du'a. Maka Nabi pun perintahkan kepada dia supaya berdoa dan supaya berwudu. Nabi suruh dia ambil air semayang, perelokkan wuduk dia, perelokkan air semayang dia, dan sembahyang 2 rakaat dan berdoa dengan doa ni. Berdoa dengan doa ni. Ambil air semayang, perelokkan ambil air semayang, lepas tu semayang 2 rakaat, lepas tu doa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini, iaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Dia kata doa apa dia? Iaitu doa ya Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau wahai Allah, wa atawajjahu ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu, bi Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan Muhammad nabi rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Dia kata bahawa dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu. Aku menghadap Tuhanku denganmu. Makna dengan Nabi itu ada sekali dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia ada hajat itu supaya dapat ditunaikan. Maka dia kata, ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Jadi muslimin muslimat sekalian, hadis ni hadis Ibnu Majah dan juga Sunan Tirmizi, dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau tuan-tuan tengok doa ni, kadang-kadang ada orang kita dia kata ini menunjukkan bahawa Nabi mengajar kepada kita untuk bertawassul dengan dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok
doa ni, yang kita kata baru betul-betul tawassul. Tawassul maknanya kita minta kepada Allah dengan keberkatan Nabi kita. Ni Nabi tu ada ni, contohnya. Atau kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, begini dengan berkat Nabi Muhammad. Contoh. Itu adalah tawassul. Kan? Kita minta dengan Allah, sebut nama Nabi kita. Itu tawassul. Tapi orang kita, tuan-tuan sekalian, dengan sebab kekeliruan dia, maka dia bertawassul dengan cara menyebut nama Nabi Muhammad sebagai penyembuh umpamanya, sebagai penyembuh penyakit, sebagai penolong dia. Itu benda yang boleh membawa kepada makna syirik. Sebab itu kita melarang doa dengan doa yang sedemikian. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, sebagai contoh selawat nariyah, kenapa saya tidak bersetuju dengan selawat nariyah, tuan-tuan sekalian? Nombor satu, tuan-tuan sekalian, asal usul dia adalah satu asal usul yang misteri. Itu satu, yang controversial. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, perkataan yang dia guna itu adalah perkataan yang tidak sama dengan perkataan yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Kalau tuan-tuan tengok Quran dengan hadis Nabi, dia tak guna perkataan Muhammad tu sebagai itu, ini, apa semua, tak ada. Quran dan hadis bila dia ajar kita doa, semuanya direct kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perkataan seperti mana yang ada pada selawat-selawat yang menjadi rekaan golongan tertentu yang menjadi misteri sampai ke hari ini. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu contoh dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahawa adanya sembahyang hajat. Cuma dalam hadis ni dia tak sebut sembahyang hajat. Dia kata bila ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, lepas tu doa kepada Allah Ta'ala. Itu dalil sembahyang hajat. Tapi bagi pihak yang tidak bersetuju, dia kata sembahyang itu adalah sembahyang sunat wuduk, dan dengan pelbagai hujah dan sebagainya. Maka bagi golongan yang kedua, dia kata bahawa apa yang ada dalam hadis yang kedua itu daripada Abdullah bin Abi Aufa. Saya baca terjemahan je, tuan-tuan. Sesiapa yang ada hajat kepada Allah atau kepada seseorang daripada Bani Adam, maka ambillah wuduk dan perelokkanlah wuduk dia, kemudian sembahyanglah 2 rakaat, lebih kurang je dengan hadis yang pertama. Lalu hendaklah dia memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan doa dan disenaraikan doa tersebut. Hadis ini hadis Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa sanad hadis ini dhaif jiddan. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, secara ringkasnya dalam bab sembahyang hajat ini, kita mengatakan bahawa para ulama berbeza pendapat tentang ada ataupun tidak sembahyang hajat. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, antaranya sebahagian daripada ulama Malikiyah, sebahagian daripada ulama Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dalam di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, ada sembahyang hajat. Ini benda ni, kalau tuan-tuan tanya saya menganggap tentang solat hajat ini adalah satu khilaf muktabar di kalangan para ulama. Siapa yang kata tidak ada sembahyang hajat, faddal. Siapa yang kata tidak ada sembahyang hajat, faddal. Tapi orang yang kata ada, antaranya dalam mazhab Syafi'i, dia adalah antara pendapat yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Manakala sebahagian ulama Malikiyah dan sebahagian ulama Hanabilah juga berpendapat bahawa ada sembahyang sunat hajat. Cuma waktu dia, tata cara dia nak baca apa, dia tidak ada satu bacaan yang khusus. Tidak ada bacaan yang khusus. Kalau tuan-tuan tengok ada setengah-setengah tempat dia kata baca kuliah, baca kul huwallah, ataupun baca ayatul kursi dan sebagainya. Itu tidak ada dalil yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu isu berkenaan dengan sembahyang hajat. Tapi tuan-tuan sekalian, sembahyang hajat ni, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang ditetapkan oleh para ulama ialah hendaklah hajat yang kita minta itu dia sebagaimana doa, iaitu tidak boleh perkara yang bertentangan dengan syariat. Bila kita sembahyang hajat ataupun kita berdoa, bagi siapa yang tak setuju dengan sembahyang hajat, dia doa saja, maka doa itu hendaklah doa yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Mana-mana yang bertentangan dengan hukum syarak itu tidak dibenarkan dalam agama. Contohnya, tuan-tuan sekalian, kita berkenan dekat isteri orang, kita berdoa supaya dia bercerai.
Itu tak boleh. Itu meruntuhkan rumah tangga orang. Tak boleh. Yang bolehnya, contohnya kita berkenan dekat satu budak lelaki dan kita harap kalau boleh dia kahwin dengan anak perempuan kita. Kita nak berdoa kepada Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ataupun kita nak pergi pinang anak dara orang. Tak. Tapi ayah dia tak setuju. Kita pun berdoa kepada Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kan itu tidak salah. Berdoa untuk meruntuhkan rumah tangga orang, itu salah. Kan? Jadi muslimin-muslimat sekalian, antara ulama yang menyebut tentang hal ini berkenaan dengan disyariatkan sembahyang hajat ini, antaranya Imam Ibnu Majah, dia ada letakkan satu bab yang khas. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala disebut dalam Al-Azkar, dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, dan itu juga beberapa pandangan yang lain termasuk Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Masyhur Hasan Salman dan sebagainya. Apabila ditanya oleh sebahagian orang, maka mereka mengatakan bahawa solat hajat itu disunatkan. Jadi itu antara beberapa pandangan yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan sembahyang hukum sembahyang hajat. Baik. Itu satu. Yang kedua. Sekarang kita masuk yang kedua. Kita baca pada air. Kan? Ada masalah. Masalah apa? Anak demam. Kan? Sakit. Lepas tu kita baca pada air bacaan tertentu, kita pun sapu dekat dia. Boleh ke tak boleh? Ataupun rumah kita ni ada hantu. Boleh tak kita baca dekat air, lepas tu kita sembah air tu dekat rumah kita? Tapi macam mana tuan-tuan nak tahu rumah tu ada hantu? Itu satu isu lah, kan? Masa saya duduk di Desa Murni dulu tuan-tuan, ni tak tahulah hantu ke tidak. TV terbuka sendiri. Yang tu tak tahu. Saya kata kat isteri, dan saya masa tu duduk gila ceramah, kan? Masa tu baru keluar UIA, baru duduk datang sini dari Kampung Perlis. Tahun 97 98 lebih kurang kan, lebih kurang. Masa tu lepas kuliah maghrib, ceramah politik pula malam tu sampai tengah malam. Balik rumah pukul 1 pukul 2. Tinggal isteri muda lagi. Tinggal je dia. Pasal apa? Nak berjuang fi sabilillah. Baik. Tapi isteri saya ni seorang isteri yang salihah. Dia tak pernah komplain apa. Bila dah tua lagi ni baru dia cerita balik zaman-zaman dulu. Dia ceritalah. Dia kata rumah dulu masa duduk Desa Murni, dia kata biasa TV tu buka sendiri. Saya pun kata kat dia, kau hang terpijak remote kot. Dia kata dah remote memang ada kat TV. Dia tu buka sendiri. Kan? Saya jenis penakut. Isteri cerita TV tu buka sendiri, mula risau kan. Yalah, anak kecil mana anak nak main remote dekat TV. Itu contoh. Kan? Lepas tu pintu main di angin lah. Itu benda biasa kan. Ada orang kata kita nak tahu rumah tu ada hantu atau tidak, duduk dalam rumah berdiri bulu roma. Tu mana ada hantu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, itu bukan bidang saya. Saya pun tak boleh nak cerita kepada tuan-tuan sekalian. Tapi katalah kita buat andaian tuan-tuan jumpa dengan orang yang pakar dalam bidang itu dan kita boleh percaya kat dia. Contoh lah. Boleh percaya kat dia. Maka boleh tak kita baca pada air dan kita sembur air itu pada rumah? Dalam kes yang kita duk bincang ni, lebuh raya. Besar kan. Kalau rumah tahan lagi, ni lebuh raya. Cukup dah air satu baldi. Tuan-tuan buat sembahyang hajat, letak air mineral lagu ni, letak kat depan, letak baldi, letak besin dekat depan. Lepas sembahyang, bawa air satu baldi siram dekat lebuh raya. Boleh ke tidak? Nanti hantu lari hak tempat basah je. Dia pergi tempat kering pula. Lagu mana? Tuan tengok hantu ni bodoh. Dia cerdik, lebih cerdik pada kita juga. Pening. Kan pening. Jadi kita nak tengok fatwa. Jadi saya duk cuba cari tuan-tuan. Saya sengaja ambil fatwa ulama Saudi. Sebab apa saya ambil fatwa ulama Saudi? Sebab dalam bab sunnah bid'ah ni ulama Saudi very rigid. Very rigid. Kalau nak banding dengan fatwa ulama Mesir contohnya. Kalau ulama Mesir dia agak longgar. Dan bab sunnah bid'ah dia agak longgar. Jadi kalau kita tanya benda-benda lagu ni, nanti keluar fatwa itu boleh, ini boleh. Kita ambil fatwa Saudi, kita tengok. Kalau fatwa Saudi kata boleh, kira lepas Dia macam tuan-tuan main squash.
apa, pemain squash Malaysia yang terkenal tu, Datuk Nicole David. Datuk Nicole David. Kalau tuan-tuan boleh kalahkan dia, kira dia lagu tu, dia kira lagu tu lah kan. Kira hebat lah macam tu. Jadi kalau kita tengok fatwa ulama Saudi, kalau dia kata boleh, kira maknanya tak payah risau kan. Contohnya saya cuba tengok tuan-tuan sekalian, fatwa daripada Dr. Abdullah Al-Faqih kan. Dan kita tengok satu lagi fatwa daripada bin Baz. Kalau kita sebut nama ni, dia orang ni tu orang yang agak strict dari segi sunnah bid'ah. Ada orang tanya kepada fatwa, dia kata hukum qira'at ayat ruqyah ala ma'in. Dia kata hukum baca ayat ruqyah pada air, lepas tu kita sembur air tu, kita siram air tu kepada rumah. Boleh ke tak boleh? Sebab apa tuan-tuan? Kita nak tahu ni, sebab kita nak kait fatwa ni dengan apa yang duk berlaku sekarang. Lebuh raya tu, katalah ada tempat mana-mana dekat jalan tu, hantu biasa keluar. Saya pun nak cerita yang ni pun, saya pun duk fikir juga, perlu tak saya cerita? Orang kampung Perlis ni pernah tengok hantu tak? Pernah? Tak pernah? Saya biasa jumpa hantu, tapi saya tak tahu lah hantu betul ke tak. Sebab kita mana sempat nak hambat, nak tangkap dia kan, tapi kita agaklah hantu. Tapi nak kata hantu pun mungkin bukan hantu. Pasal apa? Sebab yang kita nampak tu biasanya waktu kita mengantuk, duk tersengguk-sengguk tu kan. Balik daripada kuliah, kita mengantuk sangat, bawa kereta seorang-seorang, masa tu rumah di Tok Bedu kan. Masa dekat lalu bendang tu, sebelum sampai rumah tu, duk tersengguk gitu, tiba-tiba nampak benda putih melayang ke depan. Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan kata tu hantu ke apa? Saya, walaupun bila benda putih duk melintas macam tu, saya tak kata hantu, saya kata sebab aku mengantuk. Kita tengah mengantuk, mata pun duk pejam celik. Mungkin dengan sebab kita mengantuk tu, dia macam halusinasi lah, macam tu. Satu. Yang kedua, pernah satu kali saya daripada Terengganu mengajar student di UTP, on the way balik bawa kita seorang-seorang mengajar 6 kelas. Penat dah tuan-tuan sekalian, sampai pukul 11 lebih student, habis-habis kuliah kita dia duk tanya macam-macam. Pukul 11 lebih barulah bertolak daripada Terengganu nak sampai ke rumah. 3 jam, cuba tuan-tuan bayar, 3 jam bawa kereta. Sampai dekat Taiping tu tersungut. Kereta saya bagus, driver dia tidur, kereta jalan, ada sensor. Tuan-tuan nak kereta ada sensor, kereta saya lah. Driver boleh pejam mata, dia jalan je. Masa saya tengah tidur ni, kereta duduk jalan, tiba-tiba cahaya terang benderang datang. Saya pun terkejut, berdiri bulu roma. Ya, kita duduk terbayang, aku ni jatuh longkang ke, duduk terbayang macam-macam, dalam kubur ke apa, kita duduk apa terping-aping, apa benda cahaya terang benderang. Lepas tu kita tengok, oh Taiping. Lepas tu perasan ada tiang kamera speed trap. Patut dia flash. dia tangkap aku tengah tidur. Aku bawa kereta laju 130, tengok meter 130. Tu dia. Hantu tu rupanya. Ingatkan hantu makhluk halus. Tuan-tuan sekalian. Jadi cerita ni tuan-tuan sekalian, macam-macam lah. Orang akan kata, dia nampak hantu, itu hantu. Jadi kalau tuan nak kata itu hantu, saya pun boleh kata itu hantu. Tak apalah. Katalah, kita buat andaian, betul-betul hantu. Katalah betul-betul hantu. Macam mana? Kita nak tengok ni. Fatwa, kita ambil fatwa ulama Saudi sebab dia very strict dalam soal sunnah bid'ah. Boleh tak kita baca ayat ruqyah ataupun ayat Quran ke apa pada air, lepas tu kita guna air tadi siram pada tempat yang ada gangguan. Baik, Dr. Abdullah Al-Faqih dia kata apa? Tuan-tuan sekalian. Okey, soalan dia apa? Dia kata baituna, dia kata mulia bisihri. Dia kata rumah kami ni ada sihir. Rumah kami ni ada sihir. Wallahu a'lam, dia kata, tapi dia tak pastilah. Allah Taala lebih tahu. Lakin dia kata jami'ul isyarat tadullu ala zalik. Dia kata tapi dia kata semua tanda-tanda yang ada tu menunjukkan kepada yang demikian.
Dia kata macam itulah. Dia kata rumah dia ni ada sihir. Dia tak pasti, wallahu a'lam. Dia kata tapi tanda-tanda yang ada tu menunjukkan yang sedemikian. Jadi tuan-tuan jangan tanya saya lah apa dia tanda-tanda sihir. Saya pun tak tahu, kan? Tapi katalah betul soalan dia ni, bahawa betul rumah dia tu ada berlaku sihir. Hal yajuzu qira'atu ayatul ruqyah ala ma'in. Dia kata adakah dibolehkan baca ayat ruqyah pada air, lepas tu direnjiskan air itu pada rumah manzil wal hadiqah, pada taman. Ni pokok-pokok bunga kan, kawasan persekitaran rumah-rumah kita ni, kita siram air tadi, renjis air tadi pada rumah kita dan pada kawasan-kawasan sekeliling rumah kita. Lepas tu dia tanya wa fi hal, dia kata adakah dibenarkan apa dia, ma hiya tariqati sahihah lidzalik, apa dia cara yang sahih untuk kita selesaikan, untuk kita hadapi benda-benda yang macam ni. Lepas tu dia kata wajazakumullahu khaira. Dia kata, dia ucap terima kasih, moga Allah Taala bagi pada kamu kebaikan. Baik, fatwa jawab apa muslimin muslimat sekalian? Fatwa oleh Dr. Abdullah Al-Faqih. Dia kata fala haraj, dia kata boleh, tak jadi masalah, boleh, tiada halangan fi qiraati ayat ruqyah ala ma'in. Dia kata boleh, tidak ada sebarang halangan untuk kita baca ayat ruqyah pada air, lepas tu kita sembur pada rumah kita ataupun pada hadiqah, pada taman kita, bihadzal ma', dengan menggunakan air itu. Dia kata wa tariqatu sahihah lidzalik, dia kata hiya qiraat ayat sihr ala ma'. Dia kata ialah, dia kata tariqah sahihah, cara yang sahih untuk menghadapi sihir ni ialah dengan membaca ayat sihir, dengan membaca ayat sihir, ayat Quran berkenaan dengan sihir pada air berkenaan. Dia ajar kita macam tu. Wa khususan qaulullahi ta'ala, dia pun bagi satu contoh ayat Quran surah Yunus ayat 81. Siapa rasa dia kena sihir, kena ambil ayat ni. Dia rasa suami dia kena sihir ke, isteri dia kena sihir ke, kan? Ambil surah Yunus ayat 81. Firman Allah, qaulullahu ta'ala, qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Baik, berkata Musa, apa yang datang kepada kamu itu sihir, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membatalkan sihir itu. Kan, kita baca ayat Quran yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala akan membatalkan sihir yang datang kepada kita itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memperelokkan amal perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Siapa yang buat kerosakan ni? Orang yang buat sihir tu. Maka baca ayat itu pada air berkenaan, kemudian direnjiskan air itu ataupun disembur disemburkan air itu pada rumah ataupun pada tempat-tempat yang mana kita perlu untuk batalkan sihir berkenaan. Dia kata insya-Allah, dia kata. Itu pandangan dia. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kan, dia ni pernah jadi mufti besar kerajaan Arab Saudi. Dia dari sudut sunnah bid'ah pun dia seorang yang sangat rigid, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata thabata fi sunan Abi Daud, dia kata sabit dalam sunan Abi Daud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in. Dia kata yang Nabi ni pernah baca pada air, baca pada air, dan dia sapu kepada orang sakit. Dia sapu kepada orang sakit. Daripada sini dia kata wa bihadza, dia kata ya'lamu anna tadawi bil qira'ati fil ma'. Dia kata daripada sinilah kita mengetahui bahawa berubat ataupun rawatan dengan membaca ayat-ayat tertentu pada air itu dan disapu kepada orang sakit atau pada tempat yang sakit dan sebagainya adalah satu perkara yang tidak ada halangan dalam syarak. Tidak ada halangan dalam syarak idza kanat al-qira'ah salima. Dengan syarat apa dia? Bacaan hak kita baca tu bacaan yang sesuai.
appropriate, orang putih kata. Salimah. Salimah maknanya apa? Contohnya daripada Quran. Bacaan yang kita ambil daripada Quran ataupun yang kita ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ, tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa kalau kita merujuk kepada fatwa daripada ulama Saudi sendiri, maka sebenarnya ada cara untuk kita berhadapan dengan gangguan makhluk halus. Tapi soalannya, tuan-tuan sekalian, yang berlaku di lebuh raya Pantai Timur tu, adakah itu sihir ataupun apa? Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Kita mesti tentukan sebagaimana kita merawat penyakit. Tuan-tuan merawat penyakit macam mana? Kita batuk, pergi telan paracetamol, boleh? Mana boleh? Itu ubat demam. Ubat tu bagus, tetapi untuk orang demam. Contohnya, untuk orang yang panas suhu dia dan sebagainya, dia tak sesuai untuk orang yang batuk. Ataupun kita, na'udzubillah, katalah kanser. Kanser apa dia ubat dia? Contohnya kemo. Rawatan dia contohnya kemo. Kita pergi ambil ubat orang kencing manis, boleh? Ubat kencing manis bagus, dengan mahalnya, dengan kajian mendalam apa semua. Tetapi ubat itu diambil untuk penyakit yang tidak sesuai. Adakah penyakit yang kita ada tu tak boleh diubati? Ada, banyak berlambak ubat. Tetapi kita mengambil ubat yang salah pun tak boleh. Maka benda yang kita bincang malam ni, tuan-tuan sekalian, bukan kita menidakkan, bukan tujuan saya nak menidakkan bahawa adanya gangguan makhluk halus. Ya, ada gangguan makhluk halus. Malah agama menyediakan kepada kita jalan tertentu, tata cara tertentu untuk kita berhadapan dengan gangguan seperti ini. Tetapi soalannya ialah, adakah benda yang berlaku itu akibat daripada makhluk halus ataupun apa? Kalau tuan-tuan tengok di highway, bawa 120, saya tengok tak ada apa pun. Daripada start sampai hujung tak ada masalah apa pun. Cuma jalan ni memang agak beralun. Kita speed 180 saja. Kawan saya seorang, tuan-tuan sekalian, dia duduk Kuala Lumpur, dia nak pergi ke Perlis, agak-agak, tuan-tuan, berapa jam? Standard 5 jam. Kawan saya ni 2 jam setengah. Dua jam setengah. Dan Alhamdulillah tak pernah berlaku aksiden. Tapi dia bagi tahu. Dia kata speed trap tak payah ceritalah. Dia kata memang tinggi. Speed trap yang dia terima memang tinggi, banyak. Dan dia tak bayar pun, dia kata. Tapi dia sendiri mengakui, jadi apa-apa pada kereta dia, silap sikit, habis. Kan? Sedar-sedar jumpa malaikat dah. Dah 2 jam setengah, cuba tuan-tuan bayang laju mana dia bawa. Tapi saya tak tahulah, saya tanya dia bawa apa? Dia kata 180-200. Tak tahulah betul ke tidak. Jadi tuan-tuan sekalian, ini contoh. Mana benda tu, tuan-tuan sekalian, bukan ini pandangan saya lah, ini pandangan saya. Bukan masalah jin, bukan masalah setan, bukan masalah kita perlu guna ru'yah untuk pergi ubat LPT tu apa semua. Masalah sikap orang yang membawa kereta tu. Dan kalau tuan-tuan tengok di LPT tu, dia punya R&R belum siap sepenuhnya. Orang nak berhenti tak ada tempat yang sesuai. Kalau ada pun dia masuk jauh ke dalam sikit ke siapa yang biasa dengan LPT. Satu lagi persoalan angin lintang. Angin lintang, jalan beralun, kita bawa laju, kita teralik sikit, boleh terbabas dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat sekalian, jin yang sebenarnya bukan yang duduk atas jalan tu, jin hak dekat steering tu. Tu jin sebenar. Nak kena selesai jin yang pegang steering tu. Tuan sekalian, tiba-tiba kita pergi bawa budak sekolah baca Yasin tepi highway, orang ambil gambar, habis viral dekat Facebook. Buat malu sekolah agama, tuan-tuan. Budak perempuan duduk tepi highway baca surah Yasin. Nak tanya tuan-tuan, jin lari ke jin datang makin ramai? Budak perempuan.
Agama ni dia ajar kepada kita ni benda-benda lagu tu. Tak payahlah melibatkan budak-budak perempuan macam tu. Anak-anak kita yang perempuan kita jaga elok-elok, duduk tempat elok-elok. Yang kita pergi bawa tepi highway tu apa? Kenapa? Kalau bawa budak lelaki tu tahanlah juga kan. Budak lelaki tu tahanlah juga. Lepas tu saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak jin takut tak bacaan surah Yasin budak perempuan? Agak-agak kita hak bukan perempuan, kita hak lelaki ni baca Quran pun setan tak heran pun. Kita duduk semayang tak khusyuk semayang, setan duk kacau kita. Imam kat depan duk imam ada duk baca Quran, setan datang lagi duk kacau. Jadi adakah student yang kita bawa tu kita rasa sesuai untuk buat benda-benda macam tu? Apatah lagi dia bertentangan dengan health and safety ataupun apa-apa istilah pada zaman moden, yang mana kita nak duduk kat highway, dia tak boleh duduk tempat yang macam tu. Tak boleh. Dia kena duduk di sebelah longkang belah sana. Duduk kat tepi, betul-betul tepi macam sangat bahaya. Bas berhenti kat tempat kecemasan dan sebagainya, dia menimbulkan banyak masalah. Jadi itu contoh yang kita boleh kongsi tuan-tuan sekalian, yang menunjukkan kepada kita bahawa salahnya apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada kita. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dalam soal berhadapan dengan berhadapan dengan ilmu sihir ini, kita mengakui bahawa dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran mengiktiraf tentang perkara yang macam ni. Yang tu kita akui, betul. Bukan kata kita menafikan. Sebagaimana yang saya sebut kepada tuan-tuan sekalian, yang penting kita tentukan ini sihir ke tidak. Kalau bukan sihir, tiba-tiba kita treat dia sebagai sihir, maka dia tidak berkesan. Sebagaimana kita sakit lain bagi ubat lain. Baik. Tapi bukti bahawa dalam Al-Quran, memang Al-Quran mengiktiraf tentang kewujudan sihir ini. Antaranya ialah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi syaitan itu dia kufur tuan-tuan sekalian, dan dia mengajar manusia itu sihir. Jadi ayat ni yang pertamanya menunjukkan kepada kita bahawa sihir memang ada. Satu. Yang kedua, tukang ajarnya siapa? Syaitan. Tukang ajarnya syaitan. Sama ada kita menerima itu sebagai syaitan jin ataupun syaitan manusia. Yang ketiga, dia kafir. Syaitan itu kafir. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang mengajar sihir dengan niat yang jahat dan orang yang belajar sihir dengan niat yang jahat, maka hukumnya kafir. Itu membatalkan syahadah dia. Kerana sesiapa yang meminta pertolongan daripada syaitan, maka itu merosakkan akidah dia. Macam kita dengar dulu cerita tok nenek moyang kita dulu, dia pelihara pelesit. Dia pelihara hantu raya apa semua, makhluk halus untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Maka orang yang melakukan perkara ini, yang menyalahi hukum syarak, maka akibat dia yang paling buruk ialah ia boleh membatalkan syahadah sebab meminta pertolongan daripada syaitan. Kemudian ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa sihir boleh dipelajari. Bukan maksud boleh itu hukum dia harus, boleh. Tapi maknanya orang jahat dia boleh belajar sihir itu dengan izin daripada Allah Ta'ala. Tapi hukum dia adalah haram. Kecuali kita belajar sihir itu untuk mengetahui seluk-beluk sihir dengan tujuan untuk menentang sihir. Yang itu diberikan pengecualian. Yang itu diberikan pengecualian. Macam polis dia belajar tentang seluk-beluk judi. Kan polis dia ada pakar judi. Contohnya dia ada D7. Nah, D7 ni bahagian perjudian, kongsi gelap, kan, pelacuran, apa semua ni. Golongan ni dia ada pakar judi. Sebab apa pakar judi? Sebab dia perlu menjadi pakar untuk dirujuk oleh mahkamah. Kalau ada apa-apa isu yang timbul berkenaan dengan kes judi dalam mahkamah, mahkamah akan tengok kepada keterangan pakar. Jadi pakar judi dia akan belajar seluk-beluk judi. Siapa yang menganjurkan kursus perjudian ini? Genting.
Jadi polis akan pergi ke Genting, berkhusus di Genting. Macam tu. Jadi macam mana nak tutup Genting? Tu masalah. Kan? Banyaklah konflik ni. Banyak konflik. Tak apalah, itu isu lain, tuan-tuan sekalian. Tapi yang penting yang kita nak ceritakan ialah, adakah boleh kita belajar sihir dengan tujuan yang baik? Boleh. Iaitu untuk menentang sihir itu sendiri. Sekadar untuk mengetahui selok-belok santau macam mana, apa alat yang digunakan, cara dia macam mana, apa simptom dia, tanda-tanda dia yang boleh kita kenal dan sebagainya. Kalau ada barang sihir, biasanya dia tanam ke? Kalau dia tanam dekat mana? Bawah tangga ke dan sebagainya. Maka itu antara pengecualian yang diberikan oleh syarak kepada orang yang ingin mempelajari sihir tapi dengan tujuan yang baik. Boleh belajar dengan tujuan yang baik. Baik. Contohnya ialah kita belajar sihir, jenis sihir yang boleh berlaku ke atas manusia. Berapa jenis sihir yang ada? Apa kesan dia? Adakah dia boleh menyebabkan terbunuh contohnya? Kan kita dengar cerita ada orang kena santau angin apa semua, dia muntah darah dan sebagainya. Itu ada pada benda-benda yang pelik, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dunia zaman moden hari ini banyak benda yang pakar perubatan zaman moden tak boleh nak cerita. Apa dia penyakit-penyakit yang dialami oleh orang yang terlibat. Ada berlaku, tuan-tuan sekalian. Ada seorang kenalan saya, dia perempuan, masa kami di UIA, tuan-tuan sekalian, dia perut dia buncit, kan? Doktor sendiri pun tak tahu dia tu sakit apa. Tak tahu dia sakit apa. Misteri, kan? Menjadi misteri. Lalu pendek ceritanya, dibuat pembedahan. Bila potong saja bahagian badan dia itu, pada bahagian tempat yang affected itu, terus keluar air hitam, dan dia tak dapat diselamatkan. Jadi doktor pun tak dapat kesan sebab apa jadi macam tu. Sebab tu kita kata bahawa kita sebagai orang Islam, kita tak nafi bahawa ada campur tangan makhluk halus dan sebagainya, ataupun mungkin pada zaman moden ini ilmu kita belum lagi dapat sampai ke tempat-tempat yang macam tu, menyebabkan kita tak dapat jawapan dia. Tetapi yang penting ayat 102 surah Al-Baqarah menunjukkan kepada kita bahawa ada benda ni. Dan hakikat kejadian sihir itu yang kita mesti yakin, dia tidak berlaku kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin dengan yang itu, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita ni apa-apa pun kita hidup mesti bersandarkan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita nak sembahyang hajat. Katalah tuan-tuan terima pendapat yang kata bab sembahyang hajat ni ada contohnya. Ataupun bab doa, kita tak terima bab sembahyang hajat, kita kata bab doa ni. Realiti masyarakat kita, tuan-tuan sekalian, yang duk sibuk nak doa ni siapa? Yang sibuk nak sembahyang hajat siapa? Orang lain. Yang orang hak terlibat tu dia bukan sembahyang pun. Ini masalahnya. Sebab itu zaman Nabi dulu, tuan-tuan sekalian, kita tak dengar cerita orang buat sembahyang hajat beramai-ramai. Kita tak dengar. Orang terlibat itulah yang minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab tu yang kita duk kempen dalam masyarakat ni. Kadang-kadang kita sebut ni orang marah, tapi kita duk kempen doa ni macam yang Nabi dengan para sahabat ajar. Hak banyaknya doa sendirian. Doa jama'i ni jarang kita tengok. Ada tapi jarang. Kalau tuan-tuan belajar hadis, tuan-tuan belajar sunnah Nabi dan amalan para sahabat, jarang dibuat secara jama'i, kecuali keadaan-keadaan yang tertentu. Dalam most of the time, kebanyakan masanya dilakukan secara ifradi, secara individu, bersendirian. Tapi bila kita kempen benda-benda macam ni, masalahnya kalau yang lawan tu orang kampung saja tak apa. Tapi yang duk lawan kita ni ustaz pula tu, yang tu yang tak tahan tu. Kalau ustaz biasa tak apa juga, ni ustaz Azhar pula, pening kepala kita. Kan? Ini masalah, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Kita kata, kita ni kalau boleh, kita nak kembalikan masyarakat kita ni macam zaman Nabi dengan para sahabat. Dari sudut ibadat tu, kita nak yang tu. Sebagaimana para sahabat, Nabi dengan para sahabat, dia kebanyakan masa dia doa secara bersendirian.
Kita nak macam itulah juga masyarakat kita. Apa reaksi yang tak bersetuju? Dia kata apa? Masyarakat kita tak pandai, dia kata. Kalau kita kalau kita tak doa berjemaah lepas semayang, dia takkan doa dah. Dia takkan doa dah. Balik-balik rumah dia tak doa. Jadi masa dia datang semayang kat masjid lah, kita ambil peluang untuk berdoa dan dia aminkan. Maka dengan itu dia adalah peluang untuk dia berdoa kepada Allah. Itu alasan yang biasa saya dengar daripada orang yang duk pertahankan doa berjemaah lepas semayang. Dan dia kata bahawa masyarakat kita dia tak reti berdoa. Maka kita kena pimpin dia. Tapi soalan dia tuan-tuan, hang pimpin tiap-tiap kali semayang dia pimpin. Lepas tu bila pandai kawan ni? Bila nak pandai? Tuan-tuan percaya tak saya kata bahawa dalam kehidupan kita ni, orang tu pandai kalau dia terpaksa buat sendiri baru dia pandai. Selagi dia tak terpaksa buat sendiri, dia takkan pandai. Tuan-tuan pergi kat sungai, hang tuju, nanti aku ajar hang macam mana nak berenang. Dia tak apa, hampir ya, dia kata hampir. Dia tak mau turun. Jadi bila dia nak pandai, dia takkan pandai. Dia hanya pandai bila dia sanggup turun berenang dalam sungai tu, baru dia jadi pandai. Sama dengan doa tuan-tuan sekalian. Sekali-sekala kita tunjuk dia cara berdoa, okey kan? Cara berdoa tu macam mana? Selepas itu kita kena bagi tahu dekat dia, selepas daripada kita dah hajar ni, engkau sendiri kena berdoa. Dan dia kena ada rasa terpaksa, aku sendiri terpaksa untuk berdoa kepada Allah Taala. Tak boleh nak harap dah, angkat tangan doa amin amin, tak boleh nak harap. Sebab tuan-tuan sekalian, dari segi kesan saya tengok tidak ada kesan pun. Imam baca doa dalam bahasa Arab, yang kat belakang angkat tangan amin. Nombor satu, makmumnya amin tu dia dengar pun tak. Dia tak mengelamun, ni pukul berapa, pukul 9, kita nak makan apa, lauk apa, kedai mana. Dan kepala dia duduk bayang yang tu dah satu. Yang kedua, bahasa Arab dia memang tak faham. Nombor tiga, kalau dia dengar, kadang-kadang imam membaca doa dia tak dengar pun. Lepas tu imam sendiri faham tak? Takut imam pun tak faham. Itu masalah dia. Saya tanya berapa ramai orang bila doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ramai faham. Wa fil akhirati hasanah, itu ramai faham. Wa qina adzabannar, faham lagi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi apa ni? Ada satu hujung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad apa dia? Wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kan? Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cuba tuan-tuan tanya orang yang berdoa, dia faham tak? Selepas wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Setiap kali doa dia baca tu, tapi faham tak? Tak faham. Itu contoh mudah tuan-tuan sekalian, betapa kita ni bila dia berdoa, dia tak pay attention pun kepada doa yang dia baca. Jadi kita nak latih masyarakat kita, doa ni sendiri-sendiri engkau minta doa kepada Allah, dan engkau lebih tahu apa yang engkau perlukan, yang engkau perlu nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua tuan-tuan sekalian, surah Taha ayat 69. Firman Allah Ta'ala, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ayat ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut ayat ni ketika mana Nabi Musa AS dia dapat mengalahkan sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa sihir boleh dikalahkan. Sihir boleh dikalahkan. Jadi kalau ada gangguan makhluk halus yang datang kepada kita, kita jawab, gangguan itu boleh kita kalahkan. Bukan kata tak boleh kita kalahkan, dia boleh dikalahkan. Ayat yang ketiga tuan-tuan sekalian, afatatuna sihra wa antum tubsirun. Surah Al-Anbiya ayat yang ketiga. Itu orang kafir ni tuan-tuan sekalian, dia tuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Dia nak kata hak yang datang kepada kamu tu,
adalah tukang sihir yang bawa sihir. Dia nak kata lagu tu, wa antum tubsirun, kamu tak nampak lagi ke yang tu Muhammad ni tukang sihir? Dia nak bagi tahu yang tu. Jadi maknanya orang baik dituduh sebagai jahat, orang baik dituduh sebagai tukang sihir. Ini masalah, dan itu yang berlaku pada zaman dahulu. Zaman sekarang ialah kita bukannya bertembung dalam realitinya. Masyarakat kita ni tidaklah bertembung banyak sangat dengan kaum musyrikin, walaupun ada sebenarnya, tetapi banyak masa kita pada hari ini kita bertembung sesama orang Islam. Sesama orang Islam. Macam dalam Facebook saya sehari dua ni, saya duk cerita pasal selawat nariyah kan? Ada orang dia duk bertahan selawat nariyah. Kita kata, tuan-tuan sekalian, kita kata yang kita duk sibuk nak pertahan selawat nariyah ni, selawat yang Nabi ajar tu habis hafal dah lagi. Dah hafal semua ke? Yang kita sibuk nak ambil satu selawat yang kita tak tahu dia tu siapa, yang sanad dia tu pun siapa yang check, siapa yang boleh pastikan benda tu betul atau tak betul. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat. Dia suka ambil benda hak kualiti rendah berbanding dengan kualiti yang jauh lebih baik, itu daripada Quran, daripada sunnah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita pelik, tuan-tuan sekalian, yang duk berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok golongan macam ni, wallahu alam, tapi sama ada mereka sedar ataupun tidak, sebenarnya mereka semakin jauh daripada sunnah sebenar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab pakaian tu sangguplah ikut Nabi, bab pakaian sanggup ikut Nabi, tetapi bab amal ibadah yang jauh lebih penting daripada bentuk pakaian itu sendiri, mereka tidak bagi penekanan. Hak ni hak benda yang paling pelik, tuan-tuan sekalian. Sedangkan ibadat itu yang paling penting. Bentuk pakaian tidak penting. Tu nak pakai baju apa pun kan, nak pakai jubah style Arab Saudi ke, jubah style Yaman ke, nak pakai baju Melayu ke, tuan-tuan nak pakai baju orang putih, baju kemeja ke, itu bukanlah satu benda yang besar sangat dalam ajaran agama. Yang paling penting bentuk ibadat kita itu adalah menyamai bentuk yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sekalian, yang keempatnya surah Taha ayat 66. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ayat ini Allah Ta'ala tunjuk kepada kita bahawa siapa yang kena sihir, dia jadi macam khayal. Jadi ayat Quran mengiktiraf bahawa sihir itu wujud, dan kalau dia berlaku memang dia akan menyebabkan orang tu jadi macam khayal. Jadi kita kena cek lah yang berlaku dekat highway tu, adakah bentuk khayalan akibat daripada gangguan makhluk halus, ataupun khayalan ataupun gangguan fikiran akibat daripada rasa mengantuk. Ada orang dia minum kopi 2 gelas pun tak hilang rasa mengantuk. Saya tuan-tuan sekalian, ada orang kata, ustaz, kalau ustaz rasa mengantuk, minumlah kopi hot power sikit. Kita singgah dekat R&R, dekat Bukit Gantang, minta double. Minta double. Nak bagi power tu. Naik kereta tak ada 2-3 minit mengantuk lah. Hak sakit hati bila tuan-tuan? Hak sakit hati bila sampai rumah. Hak tu hak paling sakit hati. Bila sampai rumah mata bulat segar. Tak mengantuk pula. Masa aku atas kereta, aku tak mau bagi mengantuk, dia mengantuk. Tu. Ada orang kata sebab dia belum lagi react. Dia belum lagi masuk dalam urat saraf. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Tapi realitinya lagu tu lah. Saya tak minum air kopi pun sama. Duduk kat mahkamah tu, ni cerita dulu, cerita lama. Duduk dekat mahkamah. Kat mahkamah tu punyalah mengantuk, duduk tunggu kes kan. Mengantuknya kan. Tambah-tambah kalau tengah hari. Tengok pula kes yang tak syok kan. Oh, lagi mengantuk. Mengantuk ni balik rumah mesti sedap tidur. Duk ingat bantal lah. Aku nak balik rumah, set aircon 18, tarik selimut, tidur mesti best. Hujan pula, best.
Bila kes habis mahkamah balik ni semangat nak tidur. Semangat nak tidur. Masuk je rumah, buka pintu. Bulat mata. Tariklah selimut macam mana, bubuh bantal kot mana, dia tak ada dah yang hak mengantuk tu. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu kita kata bahawa benda-benda macam ni kita jangan buat kesimpulan yang salah. Kita jangan buat kesimpulan yang salah. Hukum agama memang dia dah tetapkan, ada penyelesaian dia, solusi dia, tetapi jangan melampau lah, kan? Jangan melampau. Nabi tak pernah siram unta Nabi dengan air surah Yasin. Kita ambil air sembahyang hajat tu siram kereta kita. Yang ni benda yang pelik tuan-tuan sekalian. Nabi pun kita tengok dia benda-benda macam, sebab tu kita kata bahawa cara yang paling baik, contoh yang paling baik, tidak adalah contoh yang lebih baik selain daripada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita bahawa ada kesan daripada sihir itu sendiri. Antara kesannya ialah khayalan. Mana kita duk rasa buat benda lain, sebenarnya kita buat benda lain. Itu antara contohnya yang boleh menyebabkan yang boleh disebabkan oleh sihir yang dilakukan oleh golongan yang jahat ke atas manusia. Contohnya yang menyebabkan Nabi Musa AS dan sekalian yang hadir pada masa itu dia jadi khayal. Jadi mereka nampak tali yang dia orang lempar tu macam ular. Sebenarnya bukan ular, tu adalah tali. Kita duk dengar cerita orang duk kata kalau masuk dalam hutan, tak masuk dalam hutan nanti orang bunian bagi mi. Jangan makan. Pasal apa? Sebab tu bukan mi. Tu cacing. Wallahu alam, kan. Tapi cerita dia kalau dalam surah Taha ayat 66, Nabi Musa ni nabi sendiri dan juga manusia yang sekalian yang hadir pada masa tu, dia orang lempar tali je tapi dia orang nampak macam ular. Jadi itu adalah satu pengiktirafan daripada Al-Quran sendiri. Kemudian kalau tuan-tuan tengok yang seterusnya, ayat yang keempat surah Al-Falaq, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan tukang sihir bila dia simpulkan tali-tali sihir dia itu untuk menunjukkan kepada kita bahawa jenis sihir yang pernah berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Falaq ini, tuan-tuan surah Al-Falaq ini diturunkan untuk membebaskan Nabi kita daripada sihir dan untuk membatalkan sihir daripada berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, antara surah yang disunatkan kepada kita untuk kita baca surah ni bila kita nak tidur, kan? Bila kita nak tidur kita baca surah ni. Sebab orang yang nak pecah masuk rumah kita ni, para penceroboh ni, tak kiralah daripada mana pun, setengah-setengah tu, tak semua, tapi setengah-setengah tu mereka memang guna ilmu tertentu, ilmu hitam tertentu. Antaranya ada orang cerita kat saya, dia kata contohnya kalau ada tengok najis manusia depan rumah kita, kan? Najis manusia depan rumah kita, itu tanda ada orang datang malam tu cuba nak masuk rumah kita. Ada kawan saya di dekat dengan rumah kami dulu, ada orang cuba masuk rumah jiran dan dia dapat masuk rumah jiran. Pagi esok tu dah bising dah cerita pasal rumah jiran kena masuk. Yang kawan saya ni, dia hampir terpijak najis manusia dekat-dekat kereta, dekat pos tu. Nak tanya siapa yang pergi buang air kat situ? Siapa pergi buang air? Dalam kompaun rumah kita, dalam kawasan rumah kita, siapa pergi buang air? Mana itu adalah contoh di antara amalan orang yang mengamalkan ilmu hitam, iaitu dengan cara buang dia buang najis di rumah yang dia cuba nak masuk. Itu contoh. Yang kedua, yang berlaku kepada seorang ahli keluarga saya, ada orang curi kereta dia. Saya diberitahu bahawa antara ilmu yang digunakan ialah sebelum curi kereta, kencing pada penjuru-penjuru yang tertentu. Jadi bila ahli keluarga saya ni tanya jiran-jiran dia, ada jiran dia nampak ada 2 orang kencing di beberapa tempat. Sebelum dia nak pecah masuk rumah orang, dia nak mencuri dan sebagainya, itu di antara
apa yang diamalkan oleh mereka. Wallahu a'lam sejauh mana kebenaran petua-petua yang macam tu, tetapi kita dapati bahawa itu di antara yang disebut oleh masyarakat kita tentang hal ini. Jadi muslimin muslimat sekalian, pada masa yang sama akhirnya kita ingin mengatakan bahawa kita ni manusia biasa, sebagaimana kita manusia biasa ni sakit, begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan. Maka semuanya ini diajarkan kepada kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan suasana berkenaan. Kalau nak cerita bab sihir, Nabi pernah kena sihir, itu disebut oleh dalam Sahih Bukhari. Kalau kita nak cerita bab ilmu kebal, kalau benar ada ilmu kebal, sudah tentulah zaman Nabi dulu dah ada benda-benda macam ni, tapi Nabi juga mengalami kecederaan dalam perang. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, Bangla dengan Cina ke Melayu dengan Cina, dia tunjuk macam mana ilmu kebal. Dia ambil pisau, dia nak toreh lengan. Tak tahulah dia belajar kat mana ilmu kebal, kan? Lepas tu yang hak Melayu ni, yang tukang suruhnya Cina. Yang tukang suruhnya Cina. Yang tukang letak tangan tu nampak pada kulit tu macam India, macam Bangla, tak tahulah, kan? Yang tukang nak kerat ni Melayu. Cina tu kata tak apa, try ni ilmu kebal, dia kata. Bukan, yang offer tangan dia tu. Yang offer tangan dia tu kata ni ilmu kebal, boleh buat. Yang Cina tu pun kata try lah buat, tapi Cina tu dah ambil gambar, duduk lari makin jauh. Yang Melayu dia kata boleh ke? Dia kata nanti luka. Dia kata tak luka. Dia kata ini ilmu kebal, dah buat banyak kali dah. Saya pun duk seriau juga, saya ni tengok darah tak boleh. Lepas tu dia letak pisau dalam sekalian, dia tarik sikit je, bersembur darah. Tuan-tuan, mana ada ilmu kebal? Jangan nak bohong lah. Mungkinlah ada dari segi sihirnya, dia tipu pandangan mata kita. Tetapi ilmu kebal ni tuan-tuan sekalian, kalau ada sekalipun setakat untuk syaitan memperdayakan manusia, menyesatkan manusia, lepas tu dia akan tipu kita habis macam tu. Tuan-tuan pernah ingat cerita geng-geng komando kita yang masuk hutan bertempur dengan komunisnya, dengan penjenayah macam-macam, kan? Mayat-mayat komunis, mayat penjenayah dia jumpa macam-macam. Dah. Pada tangan dia buat gelang, pada ni dia buat azimat apa semua. Mati tak? Mati. Ada orang kata jangan bagi dia pijak tanah, macam-macam. Kalau nak bunuh jangan bagi pijak tanah. Macam-macam dia punya amalan. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, tidak ada seorang pun yang kekal sehingga tidak dapat ditembusi badan dia daripada peluru dan sebagainya. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan sekalian, dalam hadis Bukhari, dia kata ma raaitu ahadan ashadda alaihi alwaja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tidaklah aku lihat satu orang ahadan ashadda alaihi alwaja', yang sangat-sangat sakit, dia kata tak adalah orang lain, dia kata, melainkan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut tuan-tuan sekalian, Nabi kita ni walaupun dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Aisyah kata hak dia duk tengok tak ada orang lain hak lebih sakit daripada Nabi. Tiba-tiba ada satu hamba Allah mana kata Nabi tak pernah demam. Eloklah. Dia belajar kat mana, kita pun tak tahu. Jadi muslimin muslimat sekalian, tak payah dengarlah petua sihat macam Nabi sampai Nabi tak pernah demam. Jangan duk dengar petua macam tu, sebab hadis Bukhari jelas menunjukkan bahawa Aisyah kata sendiri, orang hak dia tengok paling sakit tak ada orang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sebagai manusia biasa, dia ditimpa penyakit, orang buat jenayah pun dia kena cedera dan sebagainya. Maka begitulah sebagaimana manusia lain, begitulah juga yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berhenti setakat itu, sidang hadirin mukminin. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.